Sekarang ni kau boleh ugut pula ada langgar cyclist. Kau gila ke apa, Mat? Kalau kita boleh letak signage hati-hati lembu melintas, kenapa kita tak boleh buat signage hati-hati penunggang basikal? Hello gang, good morning. Welcome back to another video. So, bagi yang dah subscribe channel aku ni, thank you sebab dah subscribe. Dan yang baru first time dekat channel aku ni, jangan lupa like and subscribe. Dan aku biasanya share berkenaan adventure travel, hiking, trekking, naik gunung dan sebagainya. Dan sekarang aku ada buat juga sikit-sikit berkenaan cycling. Alright gang, so baru-baru ni viral jugalah. Ada beberapa insiden, ada cyclist yang buat hal diorang pancing lori dan kemudian ada pula yang cyclist accident meninggal. Dan yang paling aku bengang pula, tiba-tiba ada pula beberapa orang yang buat posting dekat Facebook yang kecam gila-gila cyclist ni. Dan aku rasa macam tak selesa lah bila orang mula membenci cyclist. So, hari ni kita nak borak-borak pasal ini benda. Alright gang, kita teruskan kayuh dulu. Yeah. Okay, so aku rasa aku nak baca posting brother yang mengecam cyclist tu lah. Okay, so aku berhenti dulu, kan aku pula akan kecam kan. So kita baca dulu. Sekejap aku nak buka aku punya handphone. Okay, ni posting adalah seorang brother tu. Pemandu basikal di jalan raya satu lane memang aku tunggu hari ni je nak hentam pemandu basikal ni. Ada sangat yang nak masuk Olimpik jalanan ni. Hari ni aku bawa 4-wheel drive ke, lori ke, steamroll ke, aku jumpa tak ada akal ni, confirm aku langgar. Okey. Kalau mati pun alasan aku tak nampak basikal dia. Yang basikal tak patut ada kat situ. No regret, tak ada keinsafan. Okey, sambung lagi. Berdoalah supaya Tuhan tak bagi aku satu je peluang untuk hambat korang pada kelajuan 150 km sejam. Akulah pemandu yang tak akan memperlahankan kenderaan walaupun mengelak bila nampak orang naik basikal pakai helmet, outfit ketat-ketat di jalan raya yang sempit. Mat, kau apa hal Mat? Kau gila ke apa cakap macam ni? Okey, ada satu lagi posting. Jujur aku mulai jengkel dengan aktiviti berbasikal ni. Selalu menyusahkan kami buatan berat. Kadang-kadang lori memerlukan satu jarak yang panjang untuk berhenti jika ada muatan. Okey. Kamu mau tahukah? Kamu tu menyusahkan kami. Menyusahkan. Tidak selamanya kami dapat mengelak kamu. Kamu juga tidak jaga diri kamu macam yang di bawah ini kesudahannya. Yang ni dia refer dengan seorang kakak yang baru accident tu lah. Dia kena langgar dan meninggal. So kita nak borak pasal benda ni pada hari ni. Aku teruskan kayuh dulu. Okay guys, aku memang bengang dengan statement orang macam ni. Boleh gila, boleh pula dia mengugut, dia nak langgar orang, langgar cyclist. So, gila lah, bengang gila lah. Kau kalau terjumpa, kalau lah betul-betul dia pergi langgar mana-mana cyclist, aku rasa memang teruk lah Mamat ni. Sebab dia dah sampai dah post dekat Facebook dan dianggap mengugut dah. Dan aku dengar dia juga orang buat police report pasal benda ni. Tapi aku nak cakap in general lah. Okay, semua pemandu tak kira lah korang bawa kereta ke, kau bawa lori ke, even basikal ni pun, kita duduk dekat jalan raya yang kerajaan dah bagi
Okey, jalan raya ni pun lebar dalam 3 meter, mungkin ada yang 5 meter. Kita share sama-sama guys. Semua orang guna. Kau kalau kau bawa kereta, bukan kau seorang yang bawa kereta. Ramai lagi orang lain bawa kereta. Ada juga orang bawa motor, ada juga orang bawa lori. Dan memang adalah yang akan menyusahkan. Okey, dan benda ni apa yang penting sebenarnya guys, kita kena toleransi. Okey, memang semua pengguna jalan raya ni kena toleransi. Kalau benda toleransi ni tak ada dalam kepala otak korang jangan duduk kat jalan raya lah geng. Gila kau, kau naik helikopter lah kalau nak pergi mana-mana. Korang yang bawa lori pun, okey, kau ingat orang tak ada toleransi dengan kau. Kau bawa slow pun kadang-kadang orang boleh sabar duduk dekat belakang kau. Kau naik bukit slow, orang yang lain, aku yang bawa kereta pun aku boleh sabar duduk belakang kau. Kau kalau nak belok ke traffic light, kita yang bawa kereta ni sampai berundur sikit, bukan berundur lah, maknanya kita bagi kau orang jalan. Kau nak belok, kau nak U-turn, kita bagi kau orang jalan. So tak ke namanya kita orang toleransi dengan korang? Korang tak fikir ke? Sekarang ni kau boleh ugut pula dah langgar cyclist. Kau gila ke apa Mat? Memang gila lah korang ni. Sama juga dengan yang bawa kereta. Kita orang yang cyclist ni pun bawa kereta, kan? Bukan kita orang bawa basikal je tak hari. Okey, kita orang pun ada perasaan dan kita ada rasa toleransi dengan korang. Okey, sama-sama orang yang bawa kereta. Ada juga orang bawa kereta slow, tiba-tiba belok kiri, tiba-tiba tak ada bagi signal belok. Banyak aja orang buat hal. Langgar traffic light. Tapi adakah kita orang ugut nak langgar dia orang? Tak ada. Kita sendiri sama-sama bawa kereta guys. Memang orang semua ada buat salah. Dan aku tak nafikan memang cyclist pun ada buat salah. Tapi korang tak bolehlah kecam sampai macam gini. Gila lah. Okey, cuba satu hari bini kau, anak kau pun cycling. So, kau nak langgar dia orang? Kau gila lah Mat. So, untuk pengguna-pengguna jalan raya lah, yang bawa lori, yang bawa kereta, kita tak ada pilihan lain selain toleransi. Okey, toleransi je. Macam mana kalau kita semua nak pentingkan diri sendiri? Okey, ini pesanan aku untuk orang yang bawa kereta, yang bawa lori. Tak ada jalan lain. Toleransi, kita kena hati-hati. Okey, korang pun janganlah bawa laju sangat, berlumba kat jalan raya. Macam yang aksiden dekat Ulu Yam tu. Takkan korang nak salahkan cyclist, dan korang pun berlumba siap. Memang aksiden lah. Kemudian yang bawa kereta ke bawa lori ni pun jaga-jaga, jangan main handphone. Kena hati-hati lah. Tengok. Okey. And then kepada cyclist. Okey, so sebenarnya memang perkara ni banyak yang kita sebagai cyclist pun kena hati-hati. Okey, kita tak boleh juga nak 100% salahkan kenderaan lain. Okey, kereta dan lori ni bila dia kecam kita orang, bila ada aksiden, so kita sendiri pun sebenarnya memainkan peranan yang paling besar lah. Okey, banyak juga sebenarnya aksiden disebabkan kesilapan cyclist sendiri. Alright, so pertama sekali kita kena hati-hati. Okey, jangan leka. Kadang-kadang kita bawa basikal, kita tak sedar, kita dah duduk dekat tengah jalan. So korang nampak macam jalan yang aku gunakan sekarang ni memang besar guys. So aku akan gunakan jalan yang paling kiri lah. So bila kita kayuh ramai-ramai, kadang-kadang kita tak perasan guys. Okey, kadang-kadang kita buat 2 lane, kadang-kadang kita dah masuk dekat jalan. Okey, dah masuk dekat tengah jalan. Itu yang menyebabkan kereta dan lori, pengguna jalan raya yang lain bengang dengan cyclist ni. Okey, sebab kita dah menyusahkan diorang. So kita sendiri kena jaga kita punya image sebagai cyclist. Kita jangan bagi orang marah dengan kita. Alright. Kemudian bila kita berkayuh dalam grup okey, dalam mana-mana grup pun sebenarnya ada je macam korang kata ketua lah. Okey, so korang sebagai ketua dalam grup cyclist ni, korang kena kawal korang punya geng-geng ni. Okey, yang pertama sekali, janganlah kayuh terlalu ramai. Okey, 15-20 orang tu dah ramai lah sebenarnya. Dan bila terlalu ramai ni agak membahayakan lah, sebab orang memang susah nak potong kita. Okey, ada orang dia cadangkan supaya bila kita ramai, kita buat 2 lane. Okey, memang boleh kita buat 2 lane supaya memudahkan kereta ke lori potong kita. Okey, tapi kalau jalan tu sempit, susah sikit nak buat 2 lane. Kalau jalan macam sekarang kau nampak besar, kita buat 2 lane, 2 line, okey, 2 line
memang tak ada masalah. Okey, memang lagi bagus. Tapi kalau jalan tu sempit, nak buat 2 line memang agak bermasalah. And then kepada ketua-ketua grup-grup ni, korang sentiasa pastikan korang punya kumpulan patuh pada semua peraturan, termasuklah traffic light. Okey. So kita kena biasakan diri, jangan langgar traffic light. Aku tahu, aku sendiri pun selalu juga langgar traffic light. Tapi kita kena ubah guys. Okey, kita kena ubah. Kalau tak, sampai bila orang akan kecam kita? Traffic light ni hijau, so aku jalan. Tapi traffic light ni sebenarnya crossing je kat sekolah. So tak ada hal kalau dia merah pun kita langgar je lah kan. Tapi poin aku ialah kita kena ikut peraturan jalan raya. Jangan langgar traffic light. And then kalau kita nak belok tu, kita kena berikan signal. Dan kalau korang dalam grup, apa aku cadangkan, korang carilah marshal. Okey, kita ada geng-geng yang ada motor, yang mungkin tak kerja hari tu, yang mungkin tak kayuh. So apa kata korang tong-tong sikit kan. Kalau seorang RM10, kalau dah 20 orang 200 guys. 10 orang dah RM100. Takkan dia tak nak kan. Tolong kita, dia naik motor kat belakang, jadi marshal kita dalam satu hari tu. So benda ni menjamin keselamatan kita lah. Tapi macam mana pun, kalau jalan tu sempit, kemudian ada marshal juga, macam mana pun kereta ataupun lori pun akan menganggap. So macam aku cakap tadi, dia balik kepada toleransi. Okay, yang kedua, kepada cyclist. Okey, kita memang kena hati-hati dalam beberapa keadaan jalan raya lah. Yang pertama, kalau ada jambatan yang sempit. Okey, kadang-kadang jalan besar macam ni, bila tiba part jambatan, dia masuk kita jalan ni menjadi sempit. So memang kita kena hati-hati. Kita kena toleh belakang dulu. Kita tengok tak ada kereta. Kalau ada kereta, kita bagi signal, tangan kita macam ni, minta jalan, dan kita masuk ke kanan sikit. So pastikan kenderaan nampak kita. Jangan nak laju je guys. Korang nak laju je, tu yang bahaya kan. Kemudian ada beberapa part dekat jalan raya ni memang bahayalah. Contohnya dekat susu keluar ataupun susu masuk. Macam korang kayu kat bandar-bandar, dekat Putrajaya ke. So memang banyak susu keluar dan susu masuk ni. Okey, nak naik flyover, turun flyover. So keadaan jalan macam tu besar. Kadang-kadang confusing. Kita nak ke kanan, tapi kereta belakang ni nak ke kiri. Jadi benda ni berbahaya. Okey, kita kena hati-hati. First kita kena duduk dekat lane kiri dulu. Okey, lane kiri, tengok belakang, dah tak ada kenderaan, dah selamat, dah sampai dekat penghujung exit ataupun susul keluar tu, barulah kita masuk ke kanan. Jadi kita tak lama sangat duduk dekat tengah jalan. Dan maknanya korang kena slow lah. Okey, aku tahulah korang laju. Okey, jangan perasan sangat. Korang laju macam mana pun, kereta kat belakang kita lagi laju geng. So kita kena jaga. Alright. Kemudian dekat roundabout pun masalah. Okey, kalau kereta datang daripada kanan, kita nak masuk, kita ingatkan kita nak jalan terus, kereta tu pun dia pun nak masuk juga. So berbahaya. Dan juga bila jalan tu sempit lah. Okey, memang ngam-ngam satu kereta, memang benda ni berbahaya lah. So apa kata kita cuba elakkan jalan-jalan yang sempit macam ini. Kemudian apa lagi untuk cyclist? Okey, untuk cyclist banyak juga aku tengok sekarang trending, cyclist suka pakai outfit warna hitam, full hitam, helmet hitam, baju seluar semua nak hitam. So benda ni sebenarnya sekarang ni trending. Memang smart guys, tapi sebenarnya benda tu berbahaya lah. Orang tak nampak kita geng. So aku rasa korang cuba ubah lah. Carilah pakaian yang striking sikit supaya orang nampak lah. Sebenarnya smart juga yang color-color ni. Okey, nak hitam je semua kan, nampak cool, tapi sebenarnya benda tu membahaya lah, orang tak nampak. And then di kalangan cyclist sendiri pun ramai je yang kecam cyclist sendiri. Okey, yang acak-acak otai ni lah kan. Bila dah acak-acak otai, dia akan cakap, ni lah budak-budak baru lah kan. Budak-budak baru lah ni buat hal berkayuh bersikal tak gerti. So guys, sebenarnya bukan masalah kau baru ke lama guys, kau otai ke bukan, kau newbie ke otai ke bukan, masalah tu. Okey, korang yang otai-otai ni pun, so yang dulu-dulu yang pancing lori tu siapa? Korang juga kan. Yang otai-otai ni lah yang suka pancing JCB, betul tak? Yang otai-otai ni jugalah yang berlumba kat jalan raya, yang kadang-kadang sampai kat tengah jalan,
So bukan masalah newbie ke otai, okey. Semua orang ada masalah cyclist ni. Okey, kita memang kena sama-sama jaga lah. Okey. So kalau korang rasa korang otai-otai dan bila korang join grup-grup macam ni, korang jagalah grup tu. Jangan bila ada accident korang kecam dia orang pula. Korang sendiri bila join dia orang, korang pun buat tak tahu, kau pun tunjuk hero kan. Nak pancing lori, pancing bas. So itulah korang sendiri yang ajar dia orang. Lagak lagi korang otai. So kesimpulannya kepada cyclist, kita kena jagalah image kita guys. Okey. Jaga keselamatan dan jaga image kita sebagai cyclist. Okey, jangan sampai orang marah, orang menyampah dengan cyclist. Benda ni memang tak syok ah. Okey. Dan yang terakhir, tadi aku dah berikan pesanan kepada pengguna jalan raya yang bawa kereta, kenderaan, kemudian kepada cyclist, dan yang terakhir, ini aku punya cadangan kepada kerajaan lah. Okey, sama ada kerajaan, kementerian belia dan sukan ke, okey, kementerian apa ni yang jaga jalan raya ni, ataupun PBT ataupun kerajaan negeri. Okey, so sebenarnya korang pun patut ambil peranan. Okey, orang kerajaan, kita dah tahu dekat Malaysia cycling ni dah semakin popular. Okey, so why not korang mainkan peranan korang sebagai kerajaan. Yang pertama, cadangan aku, kenal pasti route-route yang biasanya orang suka cycling. Okey, aku bagi contoh area Selangor KL lah. Okey, contohnya Genting Sempah, kemudian Perez, kemudian apa lagi, Broga Pondan lah. Okey, so banyak sebenarnya jalan-jalan yang korang dah boleh identify memang ramai cyclist akan berkayuh, especially pada hujung minggu. So apa yang korang patut buat ialah buat signage. Okey, kalau kita boleh letak signage hati-hati lembu melintas, kenapa kita tak boleh buat signage hati-hati penunggang basikal? Okey, letak kat sepanjang jalan raya. Okey, dan ini pun bukanlah dekat tempat-tempat tertentu saja, boleh je kita buat dekat mana-mana jalan raya. Okey, walaupun jalan tu bukan spot untuk ramai cyclist, so letak awas penunggang basikal. So jadi orang yang bawa kereta ni pun bila nampak dia pun mungkin hati-hatilah. Kemudian kita sediakan fasiliti dekat tempat-tempat yang macam tadi, contohnya Genting Sempah, dekat Perez tu semua, sediakan fasiliti. Okey, contohnya dekat bawah, dekat starting tu kita buatkan macam R&R, tempat parking, dan kemudian dekat atas dia, kat atas puncak bukit tu, kita buatkan tempat parking. Jadi diorang boleh berehat dekat situ. Even kat tengah jalan pun buatlah macam wakaf ke, pondok ke, ataupun kalau tak ada wakaf pun bagikan jalan, section jalan yang agak luas sikit untuk kita berehat. Okey, so benda ni sangat-sangat bagus lah. Dan sebenarnya kita boleh promote cycling negara kita ni, Malaysia ni, kita boleh promote cycling tourism. Macam korang tengok orang pergi Korea, orang suka cycling sebab kerajaan dia memang sediakan satu jalan khas untuk cycling. Okey, orang lain, kenderaan lain memang tak boleh masuk, dan jauh guys, jalan tu bukannya sikit. Okey, jauh, aku dengar berpuluh-puluh kilometer hanya untuk cycling. So benda ni sebenarnya dia boleh attract pelancong lah. Macam kita, macam aku sekarang kat Johor, sebenarnya ramai je cyclist dari Singapore setiap weekend masuk dekat Malaysia, dekat Johor ni untuk cycling. Daripada Singapore dia cycling sampai Mersing, sampai Pontian, sampai Batu Pahat, sampai Air Hitam. Okey, dan patah balik. Kadang-kadang diorang terus juga sampai ke utara ke mana. So benda ni sebenarnya satu attraction kepada kita punya negara, dan orang akan kenal Malaysia sebagai cycling friendly. Okey, dan benda ni bagus lah, menaikkan image negara kita lah. Dan kalau kita buat signage awas basikal tu, kita warning kepada kereta. Dekat dalam masa yang sama, dekat spot-spot ni juga kita boleh buat signage yang warning basikal. Okey, kepada penunggang basikal, anda harus berhati-hati ke, something yang macam gitulah. Okey, kita buat notis kat tepi jalan raya supaya cyclist pun berhati-hati lah. So inilah aku punya saranan kepada kerajaan lah. Sekarang pun kita dah nampak ada Menteri Belia dan Sukan yang baru. Buatlah something yang nampakkan kau punya tugas tu.
Okey, kalau Menteri Belia dan Sukan sebelum ni mungkin tak buat, kau buatlah. Mungkin kau ada kredit dah dekat situ. Tapi kita tak nafikan memang kerajaan pun memang ada peranan lah sebelum-sebelum ni. Kita boleh nampak dekat setengah-setengah jalan dia dah sediakan cycling lane. Okey, contohnya dekat KL, kat tengah bandar ada lane untuk basikal. Tapi aku dengar memang berjalan tu di abuse lah, orang guna untuk parking kereta. Okey, dan memang banyak juga taman-taman dah sediakan jalan untuk berbasikal. Okey guys, so inilah pesanan aku kepada pengguna-pengguna jalan raya yang bawa kereta, bawa lori, kemudian kepada cyclist dan juga kepada kerajaan. So kita semua kena mainkan peranan. Cycling ni benda yang bagus guys, bagus untuk kesihatan dan sebenarnya dia semakin trending lah sekarang. So ambil peluang ni kepada cyclist, kita kena jaga image kita, jaga keselamatan kita. Kepada kerajaan, ambil peluang ni, korang perkenalkan negara kita kepada negara luar, perkenalkan negara kita sebagai satu negara yang cycling friendly. Okay gang, see you again on another video. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel ni. Okay, bye bye gang.